Polis akan mengeluarkan notis tawaran kompak. Itu antara mesej yang kita Hari jumpa. hari-hari sepanjang tempoh PKP dilakukan Membantu pesakit-pesakit COVID-19. Bukan lagi rahsia sejak sekian lama dan hampir di seluruh dunia. Data menunjukkan secara purata lelaki lebih pendek umur daripada wanita. Malah lelaki juga paling berisiko terdedah dengan pelbagai penyakit kronik. Jangkitan COVID-19 seolah-olah mengikut corak yang sama. Walaupun belum ada kajian klinikal yang menghuraikan faktor-faktor risiko berhubung jurang jantina berkaitan, namun hakikatnya COVID-19 tidak mengenal mangsa. Saya, Grace Aisyah Kedayan, dalam COVID Itu Benar. Sedih lah kami yang bekerja ni dan tinggalkan anak bini mata-mata untuk jaga mereka. Kepada semua wanita yang mengandung, tolong ambil vaksin supaya tidak dapat apa-apa efek kepada ibu mengandung dan juga kepada baby. Dia cuba menyelundup bawa ketum atau dadah terlarang. Umumnya wanita hamil mempunyai imuniti lebih rendah. Namun risiko untuk mendapat jangkitan COVID-19 adalah sama dengan mereka yang tidak hamil. Malah kajian awal mendapati pandemik itu tidak menyebabkan kecacatan kepada bayi yang dikandung atau memberi sebarang komplikasi kehamilan kepada ibu yang dijangkiti. Eksklusif dari Ward Bersalin Hospital Sungai Buloh, wartawan Mohan Chinasamy menelusuri pengurusan pasca kehamilan. Walaupun proses penjagaan dan rawatan bagi ibu mengandung COVID-19 adalah sama seperti ibu mengandung yang lain, namun atas soal keselamatan dan kesihatan, petugas kesihatan perlu memakai PPE apabila berurusan dengan mereka. Perasaan agak sedih dan hiba apabila melihat mereka yang tidak ditemani oleh ahli keluarga, namun wajah-wajah mereka dilihat tetap tenang. Kami dibawa ke bilik bedah apabila terdapat seorang wanita akan menjalani proses pembedahan atau caesarean untuk melahirkan bayi. Doktor dan jururawat yang akan mengendalikan pembedahan tersebut memakai PPE khas iaitu alat pernafasan pembersih udara berkuasa atau dikenali PAPR. Kita melahirkan baby secara pembedahan caesarean section. Ini disebabkan demi kebaikan untuk baby, ibu dan juga kepada warga hospital yang menjaga mereka lah. So it's basically more of a untuk jaga supaya kawalan untuk COVID lah, supaya orang dan pesakit lain tidak terkena kepada COVID lah. Okay. So kebanyakan baby yang bersalin melalui COVID memang hampir 99% memang tak dapat COVID lah. Proses pembedahan dijalankan sekurang-kurangnya sejam dan dilakukan dengan teliti seperti menjaga tahap oksigen serta kondisi paru-paru berikutan ibu mengandung tersebut adalah pesakit COVID-19. Ini adalah plasenta, di mana plasenta ini akan dibungkus di dalam sebuah plastik, akan diletakkan dalam kontena mayat untuk proses pelupusan. Kerana plasenta ini mengandungi unsur-unsur ataupun virus COVID-19 dan ia harus dilupuskan mengikut SOP yang telah ditetapkan oleh Jabatan Forensik. Sebelum plasenta atau uri dibawa keluar ke Jabatan Forensik, ia akan dimasukkan ke dalam plastik dan dicampurkan sodium hypochlorite bagi membunuh virus serta mengelakkan penularan. Ia seterusnya dimasukkan ke dalam sebuah kotak polistiren dan akan dilabelkan nama ibu. Plasenta tersebut tidak akan diserahkan kepada ahli keluarga dan dilupuskan mengikut agama seperti ditanam bagi umat Islam. Biasanya selepas melahirkan baby ini melalui pembedahan caesarean section, biasanya baby akan diasingkan daripada ibu
supaya kita tidak terkena COVID daripada ibu. Memang ada beberapa baby yang terkena COVID juga. In terms of memberi susu ibu, kita memang menggalakkan. Memang kita ada beberapa SOP yang patut dipatuhi. Biasanya tak ada direct susu badan lah, tapi kita menggunakan EBM, itu express breast milk lah. Bayi yang dilahirkan akan diasingkan daripada ibu untuk proses saringan COVID-19. Ujian saringan terhadap bayi akan dilakukan pada hari pertama dan hari keempat. Sekiranya keputusan negatif, bayi itu dibenar dibawa pulang. Baik, ini adalah bayi comel yang dilahirkan oleh pesakit COVID-19 sebentar tadi secara caesarean atau secara pembedahan. Dan untuk mengetahui selepas bayi comel ini telah dilahirkan, ia akan diasingkan daripada ibunya untuk proses saringan, dan selepas itu akan diletakkan dalam inkubator bagi proses pemantauan atau rawatan susulan. Jelas pakar perunding dan Ketua Jawatan Obstetrik dan Ginekologi Dr. Noashikin Abdul Fuad, Hospital Sungai Buloh menerima jumlah pesakit COVID-19 yang terdiri daripada ibu mengandung yang agak tinggi, dan susulan itu pihak hospital membuka wad khas di Pusat Kawalan Kusta Negara PKKN. Untuk ibu-ibu yang mengandung di Selangor, mereka akan sama ada ditempatkan di MAEPS, pusat kuarantin, ataupun di Hospital Kuala Lumpur ataupun Hospital Sungai Buloh. Untuk yang sampai kepada kami di Hospital Sungai Buloh, mereka adalah di dalam semua kategori pada kandungan 28 minggu ke atas, ya, untuk dilakukan pemantauan dan juga sekira perlu dilakukan proses bersalin, iaitu proses pembedahan untuk mereka. Berdasarkan statistik Hospital Sungai Buloh, dilaporkan setiap hari terdapat 4 hingga 5 kelahiran yang melibatkan wanita mengandung yang positif COVID-19. Sejak Januari 2021 hingga semalam, 189 kelahiran dilakukan secara pembedahan atau caesarean dan 33 kelahiran secara normal. Kawasan yang mencatat peningkatan mendadak kes positif COVID-19 akan diletakkan di bawah Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Laluan keluar masuk ditutup dan dikawal ketat pihak berkuasa. Dari luar hanya kelihatan kawat berduri mengelilingi lokaliti terlibat. Namun bagaimana suasana di dalamnya? Ikuti perkongsian pengalaman wartawan Amirul Syafiq yang terkepung selama 14 hari di kediamannya susulan pelaksanaan PKPD. Saya dapat info daripada grup penduduk, diorang dah hantar gambar, tapi mulanya saya tak percaya sebab saya ingatkan ini macam gambar di Pangsapuri lama atau fake news lah. And then bila KKM dah berkampung dekat Sri Menara, masa saya pergi kerja pun saya nampak orang dah beratur untuk buat swab test. Kat situ dah macam cakap, dah lain macam lah kat situ. Kelang kabut tu pada mulanya ya. Sebab yelah, kita tahu bila orang dah panik nak beli barang rumah contohnya, kepadatan dekat lift tu dah melampau-lampau. Sampaikan pihak pengurusan dia tampal blok kayu tu dekat pintu lift. Pihak askar pun baru saja sampai untuk pasang pagar kawat di seluruh kawasan Pangsapuri Sri Menara di Blok C dan Blok D, dan jam pun dah menunjukkan 12.10. Kebanyakan mereka dah start buat rondaan di sekeliling. Pada mulanya saya rasa semuanya okey, tapi bila mungkin dah start hari ketiga atau keempat tu, penduduk ada mungkin segelintir penduduk dah start rasa stres. Sehingga dalam grup WhatsApp juga ada wakil daripada pihak berkuasa, diorang ada tunjuk gambar yang ada orang cuba melarikan diri sehingga ada darah dekat pagar kawat tu. Pihak kecamatan mendapati segelintir penduduk di Blok A dan B merentas kawasan zon merah PKPD
di Blok C dan D. Dan banyaklah dalam grup tu dah kecoh. Dengan siapa yang lari. Dan buat apa nak lari kan. Rata-rata penduduk dah start bengang. Okay, selain JKM yang beri makanan, yang beri bantuan pack makanan, kita juga dibenarkan untuk order melalui penghantar makanan. Bila kita dah diberi kebenaran untuk order makanan, ada segelintir penduduk ni yang nakal, ada cuba menyeludup bawa ketum atau dadah terlarang. Jika terdapat penduduk yang memberi barangan terlarang, tindakan undang-undang akan diambil. Dan sejak daripada itu, pihak berkuasa dah start check apa barang yang akan dihantar ke Blok C Penjara akan dicek dulu. Alright, hari ini 9 Jun dikabarkan esok berakhirnya PKPD di Pasar Polis Menara, tapi kita still lagi tunggu lagi pengumuman dan kenyataan rasmi daripada Menteri Pertahanan Datuk Seri Ismail Sabri. And then alhamdulillah diumumkan oleh Datuk Seri Ismail Sabri juga PKPD ditamatkan 10 Jun, tepat 10 Jun. Time tu kita orang dah suka dah. Cakap, ya Allah, ya Tuanku, kita orang boleh keluar, boleh pergi bekerja lah, senang cerita. And then paling best sekali bila Japan punya kereta, diorang umumkan yang cakap kita akan PKPD akan ditamatkan, and then dia cakap ucapan terima kasih kepada seluruh penduduk yang beri kerjasama yang baik. Sekian, terima kasih. Polis akan mengeluarkan notis tawuran kompak. Itu antara mesej yang kita Harungi hari-hari sepanjang tempoh PKPD dilaksanakan. Membantu pesakit-pesakit COVID-19. Polis akan mengeluarkan notis tawuran kompak. Itu antara mesej yang kita Harungi hari-hari sepanjang tempoh PKPD dilaksanakan. Membantu pesakit-pesakit COVID-19. Alah bisa Tegal biasa. Tiada istilah penat dalam diari tugasan anggota di Sekatan Jalan Raya SGR. Dalam penjaga situasi, ia bukan halangan. Sebaliknya, kebal mental dan fizikal melunaskan tanggungjawab menjaga keselamatan negara. Berpanas, berhujan, sudah menjadi rutin harian. Tanggungjawab dilaksana penuh komited dan dedikasi. Berhadapan risiko jangkitan, petugas SJR tetap terus berdiri teguh melaksanakan tugas dan amanah. Di bahu kiri dan kanan tergalas bebanan, bukan sahaja berkisar keselamatan, malah kesihatan. Ada yang pernah dimaki, dicaci dan dihina, malah diludah tanpa rasa bersalah. Keras sangat, nanti kita keras lagi susah. Siapa yang cakap ada cik tu? Namun, semua itu sedikit pun tidak pernah mematahkan semangat mereka untuk terus berkhidmat demi negara. Kita dah terima tugas ni kan, kita nak menjaga kesejahteraan orang awam. Kita terima seadanya lah. Walaupun benda tu mencabar dan berbagai rintangan yang kita hadapi ni. Sedih lah, kadang-kadang dengan masyarakat tak dengar cakap ada yang keluar tanpa surat, rentah daerah, rentah negeri, langsung tak fikirkan kami yang bekerja ni, yang tinggalkan anak bini semata-mata untuk jaga mereka. Macam tu, macam pengalaman dari bekerja dari dalam, bekerja dari ke SJR ni, banyak pengalaman, banyak ditimba lah. Pandangan mata kasar, sosok mereka kelihatan tegas. Hakikatnya, tersimpan 1001 perasaan yang mungkin tidak dapat difahami dan diluahkan dengan kata-kata. Kadangkala tumpah air matanya, penuh harapan yang menggunung agar kemenangan mampu dikecapi lagi. Sampai yang kita tak ada masa. Bila kita dah tinggal lama
sehari suntuk. Kadang sampai kita jumpa balik dia orang, anak-anak dah boleh cakap. Kadang-kadang kita tak sempat call mak tu sebab kita penat. Mak yang call kita, bila mak call kita tu seolah macam, ya Allah, mak ingat aku, kenapa aku lupa nak call mak ni. Lepas tu kadang-kadang bila disebabkan emosi tu, kita masuk kerja termarah orang awam macam tu. Kadang-kadang emosi tu terbawa. Sebab satu ketika dulu kita bebas. Kita Malaysia ni negara yang bebas, di mana kita bebas melakukan apa saja, pergi ke mana saja tanpa perlu permit dari sorry. Ya, mak pun rindu kat abang. Dah lama abang tak balik. Mak tengah bertugas ni. Lebih setahun mereka berkorban tenaga dan nyawa tidak seharusnya dibalas dengan timbunan kompaun lantaran keingkaran terhadap perkara yang saban hari diulang-ulang. Hadiahkanlah pejuang Barisan Harapan kita ini dengan landaian keluk jangkitan COVID-19 sebagai penghargaan kepada bakti yang ditaburkan. Kita tiada pilihan. Ini masanya untuk kita rakyat Malaysia bersatu hati kerana perjuangan ini menuntut kebersamaan kita semua. Hampir setengah jam di sini sudah cukup membuatkan saya berpeluh. Bayangkan anggota keselamatan ini yang berpakaian lengkap berdiri berjam-jam lamanya. Sedangkan kita tanpa segan silu ingkar arahan yang telah ditetapkan. Cukuplah untuk kita terus mementingkan diri sendiri. Sudah tiba masanya untuk kita patuh kepada SOP yang telah ditetapkan. Jika tiada keperluan, duduk di rumah. Sama-samalah kita jaga kita. Nur Ain Abu Bakar dan juru kamera Izwan Ishak, COVID itu benar. Menjadi seorang fotojurnalis nampak seperti mudah, bukan? Namun hakikatnya tidak. Apatah lagi ketika negara berdepan situasi pandemik. Selain berisiko dijangkiti wabak ketika melakukan tugasan, kekuatan mental mereka juga diuji setelah menyaksikan pelbagai peristiwa tragis yang memilukan. Ikuti pengalaman Safwan Zaidun yang merasai sendiri cabaran menghasilkan gambaran visual untuk memahamkan masyarakat bahayanya COVID-19. Sebagai juru foto, kita terpaksa berhadapan dengan virus yang boleh membuatkan kita mati. Pada mula-mulanya memang rasa takut, tapi pada masa yang sama kita rasa benda ni tanggungjawab lah. Penduduk semua tak boleh keluar kan. Kita berdepan dengan benda yang kita pun tak pernah hadapi. Kadang-kadang tu kita sebagai orang luar, kita tengok rakyat ni dia macam tak ambil endah sangat. Ada dua kelompok, ada yang memang ambil endah, ada yang tak ambil endah kan. Jadi kita rasa macam kesian kat yang golongan-golongan yang rasa benda ni masih tipu, bukan realiti apa semua kan. Itu yang saya dapat lihat di PKPD di Masjid India, Selangor Mansion dan Malaya Mansion. Di situ sebab terlampau ramai warga asing kan, so mereka terpaksa saring semua. Mereka kena pergi tingkat ke tingkat apa semua untuk buat saringan. Yang menunjukkan bagi saya benda tu, kalau saya dekat tempat frontliner pun saya rasa maybe tak mampu lah. Saya ada membuat liputan di perkebumian pengurusan mayat Islam di Gobak. Itu adalah pertama kali lah bagi saya personally. Dan kami memakai PPE apa semua kan. Waktu tu kita tunggu mayat KKM bawa ke liang lahat tu kan. Dan waktu tu saya tak ambil gambar sangat pun sebab kita banyak memerhati. Kalau benda yang pertama kali kita banyak memerhati apa benda proses dia tengah buat kan. So waktu tu kita tengok sebab waktu tu ada waris yang boleh mengurus kan. So waktu tu saya nampak
struggle waris tu untuk menguruskan mayat salah seorang ahli keluarga mereka kan. Sebab waktu malam dan mereka perlu pakai PPE semua. Saya meletakkan diri saya sebagai waris tu lah. Kita sebagai fotografer nak kena berfikir untuk produce foto baru kan. Isu, nak kena monitor isu dan kena related dengan foto. Benda tu lah yang kadang-kadang mengganggu kesihatan mental lah. Kita kena berlaku jujur lah, melaporkan apa yang betul dan tak boleh dibuat-buat supaya benda tu, kalau kita dapat benda tu tipu, kalau kita sebagai rakyat biasa, kita akan rasa macam lepas ni dah tak boleh percaya benda ni kan. So apa yang kami cuba sampaikan lah benda yang jujur yang berlaku kan, supaya bila mereka selami pun ataupun terjadi pada mereka, mereka akan tersedar betul benda ni betul sebab aku pernah tengok sebelum ni. Kalau bercakap mengenai media ni memang amat diperlukan lah waktu sekarang ni kan. Sebab kita tahu media ni merupakan mata dan telinga kepada masyarakat. Sebab mereka tak boleh keluar dan kita kena sampaikan apa yang terjadi. Saudara, apabila disebut barisan hadapan, pastinya petugas kesihatan dan keselamatan antara yang diberi perhatian dalam membantu negara memerangi virus COVID-19. Menggalas tanggungjawab sama, petugas media juga memainkan peranannya memerah keringat dalam melaporkan dan menterjemah setiap peristiwa yang berlaku ketika rakyat diminta duduk kekal di rumah. Syamimi Syaripan menyingkap perjalanan petugas media di sebalik pandemik. Laporan pertama kewujudan coronavirus di Malaysia dilaporkan secara meluas oleh media cetak dan elektronik pada 25 Januari 2020. Itulah titik mula pengenalan lebih terperinci mengenai virus ini yang ketika itu dikenali sebagai 2019 nCoV sebelum diisytihar WHO sebagai COVID-19. Seiring langkah kerajaan menyeru rakyat menjaga kesihatan dan keselamatan, pasukan media tanpa henti memberi liputan langsung semasa dan terkini menyampaikan maklumat kepada masyarakat. Ini bukti media antara barisan paling hadapan dalam permulaan detik perang menentang pandemik. Ketika Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan pelaksanaan PKP 1.0 pada 18 Mac 2020, dua insan ini menjadi tumpuan yang sentiasa dinantikan saban hari. Pasukan media meneruskan perjuangannya menjadi pengantara rakyat dengan kerajaan memahami SOP dan perkembangan terkini berkaitan situasi COVID-19 di negara. Negara hampir memenangi perang melawan virus. Namun, pada Januari 2021, PKP 2.0 terpaksa dilaksanakan berikutan peningkatan kes COVID-19 yang semakin membimbangkan. Sekali lagi, soldadu media mengangkat senjata menyebarluaskan maklumat selain bertungkus lumus memerangi persepsi negatif berkaitan wabak berkenaan sehingga menimbulkan kekeliruan dan panik dalam kalangan rakyat. Kewujudan varian baru yang lebih mengganas menjadikan jumlah jangkitan COVID-19 semakin mendadak membawa kepada episod PKP 3.0. Banyak nyawa menjadi korban sehingga pakar perubatan terpaksa membuat pilihan sukar mengutamakan katil di ICU kepada pesakit yang berpotensi sembuh berikutan situasi kritikal yang didepani negara. Di sini media semakin agresif mewujudkan kesedaran biarpun terpaksa merisikokan keselamatan diri demi memberi kefahaman jelas kepada masyarakat akan bahayanya varian baru sekiranya SOP gagal dipatuhi selain kepentingan program vaksinasi. Ketika ini, peperangan melawan pandemik masih diteruskan. Di saat anda berada di rumah mendapatkan laporan di kaca TV maupun di telefon bimbit, kesemua informasi itu dibekalkan pasukan media yang menjadi mata dan telinga masyarakat seluruh dunia. Perjuangan melawan virus dan berita-berita palsu perlu kita teruskan. Untuk itu, titipkan keselamatan kami dalam doa, menembusi rintangan pandemik, menyampaikan maklumat dan mendidik masyarakat dengan penuh kejujuran karya.
Betullah mau ambil vaksin tu supaya kita sihat saja. Saya malu. Saya yang bagi talk pasal SOP, pasal PPE, tapi saya yang dapat. COVID-19 telah memberi kesan mendalam ke atas kehidupan kita. Tetapi ia juga menyedarkan kita betapa pentingnya banyak perkara seperti keluarga dan kesihatan. Tidak kurang terhadap perkara yang kadang-kadang dianggap remeh, seperti amalan kebersihan kerap membasuh tangan. Sesungguhnya COVID-19 boleh dicegah namun bukan dengan cara membangkitkan rasa tidak peduli dalam menghadapinya. Justru ayuh kita patuh SOP, amalkan PKP kendiri. Jangan abaikan pendaftaran dan pengambilan vaksin. Beringat sebelum kena. Kerana COVID itu benar. Polis akan mengeluarkan notis tawaran kompak. Itu antara mesej yang kita hari-hari sepanjang tempoh PKP kejelasan membantu pesakit-pesakit COVID-19